Salam sehati sejiwa. Statistik keahlian pinjaman pengunjung dan koleksi di Perpustakaan Negeri Cawangan Kota Belud menunjukkan peningkatan memberangsangkan. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna Datuk Haja Jainab Ahmad Aid berkata peningkatan positif itu hasil perkhidmatan kondusif yang disediakan perpustakaan dan kesedaran masyarakat memanfaatkan kemudahan tersebut. Berkeluasan 2,100 kaki persegi dengan pembinaan RM5.8 juta, perpustakaan itu dilengkapi pelbagai perkhidmatan seperti sudut ICT, riang aktiviti kanak-kanak, ruang lebih luas untuk bahan rujukan dan pinjaman serta kemudahan lain seperti bilik mesyuarat. Beliau berucap sempena Majlis Pelancaran Hari Komuniti Pintar Kota Belud, Perasmian Pembangunan Perpustakaan Negeri Sabah, Cawangan Kota Belud dan Pusat Internet 1 Malaysia di Kota Belud. Majlis perasmian disempurnakan Menteri Komunikasi dan Multimedia Senata Datuk Seri Panglima Dr. Salih Said Keroak. Menurut Datuk Jainab, Perpustakaan Negeri sentiasa melaksanakan pelbagai program mendekati untuk memupuk minat membaca dalam kalangan masyarakat. Sehingga Jun tahun ini, sejumlah 465 aktiviti kempen membaca dengan penyertaan 123,180 dilaksanakan di seluruh rangkaian Perpustakaan Negeri Sabah. Pelancongan astronomi dan astrofotografi bakal menjadi produk pelancongan baharu di Sabah dan merupakan yang pertama di negara ini. Produk pelancongan itu berpotensi dikembangkan di beberapa tempat di negeri ini kerana kadar pencemaran cahaya yang rendah serta keadaan langit yang kurang berawan memudahkan para pencipta astronomi dan peminat fotografi untuk menikmati dan merakam lanskap langit malam. Menurut Pengarah Pejabat Pelancongan dan Kebudayaan Malaysia MOTEK Sabah, Awang Ahmad Zaki Abu Bakar, dengan kos pelancongan yang minimum tidak mustahil produk pelancongan ini dapat meningkatkan kehadiran pelancong ke Sabah sekaligus menjadikan Sabah sebagai salah sebuah lokasi terbaik mencerap bintang di seluruh dunia satu hari nanti. So kita akan berbincang dengan pihak-pihak yang berminatlah produk tempat-tempat pelancongan yang pusat-pusat peranginan yang berminat untuk bekerjasama dengan Stargazer berkenaan dengan astrotourism dan juga astrofotografi, dan saya juga baru saja mendapat berita yang baik bahawa Sabah T merupakan antara tempat yang pertamalah yang akan bekerjasama dengan Stargazer Sabah untuk program memperkenalkan astrotourism dan juga astrofotografi di Sabah. Menurut Zaki, pelancongan astronomi juga dapat memberi pendidikan secara langsung kepada masyarakat, khususnya golongan pelajar untuk menceburi bidang astronomi. Beliau ditemui media sempena program Perseid Meteor Shower Viewing Party di Tanjung Simpang Mengayau, Kudat, anjuran MOTEK Sabah bersama Persatuan Pencerap Bintang Sabah, Sabah Stargazer. Beliau kata Tanjung Simpang Mengayau merupakan antara lokasi sesuai untuk lokasi pelancongan astronomi kerana kadar pencemaran cahaya yang rendah dan kegelapan menyamai kegelapan di Gunung Kinabalu. Lebih 350 menyertai program berkenaan, terdiri 50 ahli Sabah Stargazer, pelajar dan guru, individu, masyarakat setempat dan pelancong luar negara. Penghasilan karya khususnya seni suara perlu bersesuaian dengan perkembangan semasa. Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Datuk Seri Panglima Masidi Manjun berkata, kriteria itu penting untuk menarik minat para pendengar. Menurut Datuk Masidi, kerajaan menyedari peranan penting artis-artis tempatan dalam membantu memajukan industri seni tanah air. Justru kementeriannya sentiasa menyokong, mengiktiraf dan memberi penghargaan kepada artis-artis tempatan, khususnya penyanyi kelahiran Sabah. Beliau menyatakan perkara ini dalam ucapan sempena Majlis Pelancaran album Gideon Hilarious di Kota Kinabalu. Teks ucapan beliau dibacakan Setiausaha Tetap Kementerian Datuk Rosmadi Datuk Sulai. Terdahulu, Gideon yang juga seorang guru berkata album Sulung Suara Hati diilhamkan berdasarkan pengalaman hidup beliau. Beliau turut mengajak para penyanyi tempatan lain untuk sama-sama mengetengahkan hasil karya seni, seterusnya menyerikan industri nyanyian di Sabah. Majlis yang diserikan dengan nyanyian Gideon turut disertai Unduk Ngadau dan Mister Keamatan Sabah. UMNO Tuaran menentang usaha pihak tertentu menimbulkan sebarang agenda yang boleh menjejaskan perjuangan parti.
Ketua UMNO bahagian Tuaran Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur menegaskan UMNO bersama Parti Komponen Barisan Nasional BN terus bersatu padu memastikan perjuangan parti terus diperkasa demi aspirasi rakyat yang mahukan negara khususnya Sabah terus membangun. Kepada ahli-ahli parti, pemimpin-pemimpin parti UMNO di Tuaran termasuklah Barisan Nasional supaya kita tidak perlu melayani ataupun memberi penghormatan kepada pemimpin-pemimpin yang keluar daripada UMNO dan menubuh parti baru ini. Bagi saya, kita anggap mereka sebagai bukan saja pengkhianat tetapi yang perlu kita tentang kerana mereka lari daripada perjuangan asal kita di dalam UMNO ini. Beliau ditemui pemberita selepas perasmian serentak Mesyuarat Perwakilan Pergerakan Wanita, Pemuda dan Puteri UMNO bahagian Tuaran di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Datuk Haji Ji yang juga Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan berkata, UMNO Tuaran sebulat suara menyokong kepimpinan tertinggi UMNO Pusat dan Negeri. Beliau juga melahirkan rasa bangga dan penghargaan kepada ketiga-tiga sayap parti berkenaan yang senada menolak gerakan yang mahu merosakkan perjuangan parti. Sementara itu, Pergerakan Puteri UMNO berkata sudah tiba masanya calon wanita muda diberi peluang dan dipertimbangkan untuk membarisi calon kepimpinan negara dalam pilihan raya akan datang. Ketuanya Datuk Mas Ermi Yati Samsudin menjelaskan perkara itu selaras kehendak dan keperluan semasa dalam parti dan juga pentadbiran negara. Dan kalau kita lihat pun pada calon-calon Puteri UMNO sebelum ini pun mereka lahir daripada kilang Puteri UMNO dan mereka juga telah perform, telah pun menunjukkan prestasi yang baik dan ada di antara mereka yang telah pun hari ini bergelar sebagai menteri, ada belajar Exco Kerajaan Negeri yang mana ini adalah ruang dan juga peluang yang diberikan oleh pucuk pimpinan parti bukan hanya setakat di nasional juga di negeri dan itulah ruang dan peluang yang kami perlukan. Beliau ditemui pemberita selepas merasmikan Mesyuarat Perwakilan Pergerakan Puteri UMNO bahagian Silam di Dewan Tun Mustafa Lahadatu. Mengulas penubuhan parti baharu oleh bekas Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin, Datuk Mas Ermi Yati yang juga Timbalan Menteri Pelancongan dan Kebudayaan menyifatkan ia hak individu dalam sesebuah negara demokrasi. Terdahulu Ketua Pergerakan Puteri UMNO bahagian Silam Zuraida Asdain mengemukakan 4 usul untuk diberi perhatian pucuk kepimpinan UMNO itu, iaitu taat setia kepada parti, penubuhan jentera pilihan raya, pemilihan calon wanita muda pilihan raya ke-14 dan pelanjutan usia puteri dari 35 ke 40 tahun. Pemimpin akar umbi perlu sentiasa memainkan peranan penting aktif untuk merangsang dan menghidupkan semangat perpaduan dalam kalangan anggota masyarakat. Ahli Dewan Undangan Negeri Sukau Datuk Sadi Abdul Rahman berkata, sebagai simbol perpaduan dalam sesebuah masyarakat, pemimpin akar umbi hendaklah sentiasa menilai keutamaan aspek perpaduan dan kesetiaan dalam kehidupan. Selain itu, pemimpin berkenaan juga asas kepada pembentukan sebuah negara yang kukuh dan selamat. Beliau berucap ketika merasmikan Seminar Cinta Negara Anjuran Biro Tata Negara BTN dan Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM kawasan Sukau di Dewan Masyarakat Sandakan. Datuk Sadi percaya adanya perasaan ikhlas terhadap negara, rakyat akan sanggup mempertahankan negara daripada ancaman pihak luar. Sambil mengambil contoh pencerobohan pengganas Sulu di Lahad Datu 3 tahun lepas, beliau berkata insiden tersebut memberi iktibar betapa aspek keselamatan, hak dan kedaulatan negara dijaga dan dipertahan dalam proses membina sesebuah negara bangsa. Seminar sehari ini disertai ketua-ketua kampung, pengurusi-pengurusi JKKK dan pengurusi-pengurusi badan bukan kerajaan NGO dari sekitar Sukau. Seramai 24 peninju mewakili 16 klub termasuk dari Perak, Pahang, Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Kelantan, Johor dan Wilayah Persekutuan Labuan berentap dalam kejohanan Elopura Fight di Kompleks Sukan Sandakan. Kejohanan tersebut anjuran bersama Persatuan Muay Thai Daerah Sandakan dan Boks Tomoy Asia, Brigade Askar Hantu 66 Unicorn Muay Thai selain mendapat pengiktirafan dan sokongan teknikal Persatuan Muay Thai Negeri Sabah.
Majlis Sukan Sabah, Polis Diraja Malaysia PDRM dan Hospital Duchess of Kent Sandakan. Kelab-kelab yang mengambil bahagian adalah Kelab 66 Unicorn, Kinabalu Fighters, Kinabalu Kings, Carabao, Borneo Combat Gym, T-Thai Boxing, Alamgir, Kalai Brothers, Kawan Box, 3F Johor Bahru, Kelab Muay Thai Buaya Saka, Kuala Lumpur, Kita Kitani, Sri Kemahang, SS Fighters, di Red Corner dan Kloen Box. Menurut Presiden Persatuan Muay Thai Daerah Sandakan, Muhammad Ajman Ajmain, Elopora Fights kali kedua itu akan dijadikan sebagai acara tahunan Persatuan Muay Thai Daerah Sandakan. Katanya penganjuran kejohanan itu pada masa-masa akan datang menyediakan platform kelab-kelab Muay Thai di Sabah menghantar peninju untuk bertanding dengan peninju-peninju dari negeri lain. Elopora Fights melibatkan keseluruhan 12 perlawanan profesional dan amatur. Turut dipertandingkan 2 piala iaitu Piala Ketua Polis Daerah OCPD dan juga Piala Presiden Muay Thai Sabah. Seterusnya kita ikuti peristiwa yang berlaku di Sabah dalam diari hari ini. Pada pukul 8 pagi akan diadakan perasmian serentak perwakilan Pergerakan Pemuda dan Puteri UMNO bahagian Tenem di Dewan Masyarakat Tenem. Sementara pada pukul 10 pagi, mesyuarat perwakilan wanita UMNO bahagian Libaran di Dewan Serbaguna Sri Libaran Sandakan juga diadakan. Akhir sekali juga pada pukul 10 pagi, program Jelajah Kasih Ahli Parlimen Beaufort di Dewan Kampung Palu-Palu, Kuala Penyu. Baiklah saudara, paparan itu mengakhiri ban berita dari Sabah hari ini.